Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Syukur. Mari kita terus berselawat ke atas Nabi. Sepanjang kita bersiaran hari ini, sama-sama kita bersiaran. Semoga insya-Allah pagi ini menjadi satu majlis ilmu supaya kita dapat belajar sama-sama insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini juga ada pelbagai kupasan yang kita kongsikan, iaitu pada 20 Oktober hari ini kita bersiaran langsung daripada studio penyiaran TV Al-Hijrah dan juga bersiaran secara langsung ataupun live di Facebook. Sahabat-sahabat kami semua, bolehlah anda kongsi ataupun komen insya-Allah, dan sebarang persoalan anda boleh ajukan, kami akan bacakan dari semasa ke semasa insya-Allah. Saya sedang dapatkan siaran di live Facebook insya-Allah. Dan anda boleh hubungi kami di talian 03-2276-0144 kerana siaran hari ini insya-Allah mudah-mudahan kita berharap bahawasanya yang kita hendak bina adalah kita nak bina syurga dalam rumah kita, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah rezekikan kita ada rumah di dalam syurga. Sebab bila dah ada rumah, apa lagi, marilah kita sama-sama masuk dalam syurga. Kita ajak semua anak, isteri, emak, ayah, jiran, tetangga, maka kita ajak sama-sama kita belajar hari ini. InsyaAllah saya nak mulakan juga pagi hari ini dengan satu hari satu ayat petikan yang dipilih oleh tim Assalamualaikum TV Al-Hijrah adalah daripada surah Ali Imran ayat 92. Baik, jadi saya bacakan maksudnya, nanti insya-Allah tetamu kita ataupun ustaz kita akan tadabbur bersama, kita belajar sama-sama insya-Allah. Jadi apakah maksudnya? Kamu tidak sesekali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Masya Allah, inilah dia antara talian-talian hayat kita, talian-talian ke akhirat. Insya Allah, sebab bila kita dah tak ada, menjadi tiga perkara yang kita semua tahu dan masyhur bahawa setiap perkara ini akan menjadi talian hayat kita di alam barzah kelak, dan antaranya adalah amalan soleh, sedekah jariah yang kita lakukan. Dan bersama kita pagi ini ialah pengurusi jawatan kuasa kerja IBIM yang khusus dalam My Wakaf, iaitu Ustaz Muhammad Nazri Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Syukur, sihat-sihat sangat. Saya suka baju ni. IBIM ya. Ada gambar bunga lintang macam tu. Yang pentingnya logo My Wakaf ni. Apa logo dia tu? Oh, tu logo My Wakaf. Ini My Wakaf. Apa bunga tu, Ustaz? Ini gambaran kepada projek-projek dan apa yang dibawa perkembangan oleh My Wakaf. Sedang memekar dan mengharumkan ya, insya-Allah. Jadi Ustaz, boleh tak kita kongsikan juga sahabat-sahabat kita mulai surah Ali Imran ni, di mana saya tertarik bagaimana Allah nyatakan dengan khusus ya, dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Tak adalah benda yang kita tak nak baru kita bagi. Selalu kita benda tak nak kita bagi. Ini yang kamu sayangi. Pertama. Kedua, apa jua kamu dermakan, sungguhnya Allah mengetahui. Apa jua. Apa yang boleh dikategorikan wakaf? Adakah nasihat? Boleh tak saya nasihatkan wakaf? Saya mewakafkan nasihat saya ini atau tips untuk kurus ini, bagaimana adakah itu dikira wakaf? Dan macam-macam persoalan lagi lah. Jadi kita akan membongkar atau mengupas tentang wakaf ni. Jadi pertamanya kita tadabbur dulu surah Ali Imran ayat 92 ni, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penonton TV Al-Hijrah semuanya daripada kami di My Wakaf IBIM. Saudara Talib, alhamdulillah, ayat yang kita bacakan hari ini adalah ayat di permulaan juzuk yang keempat, iaitu ayat 92 surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang bermaksud, tidaklah sekali-kali sampai kepada hakikat kebajikan yang sempurna sebelum daripada kamu membelanjakan, mendermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Masya-Allah. Ayat yang kita bacakan ini membicarakan tentang hakikat kebajikan. Yang mana kita telah melakukan dalam kehidupan kita ini banyak perkara-perkara kebajikan. Ada yang pergi umrah setiap tahun, dan kita telah pergi solat pada setiap waktu solat di surau, di masjid, dan kita telah pun melakukan perkara-perkara patuh syariah yang lain. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimah lan, yang mana dalam bahasa Arab ini
menunjukkan bahawa sama sekali tidak sampai kepada kesempurnaan kebajikan, melainkan setelah daripada kita belanjakan, kita mendermakan, dan yang kita dermakan itu adalah yang kita sayangi. Hakikatnya Talib, harta yang ada di tangan kita ini bukan milik mutlak kita. Masya Allah. Seperti mana juga kita pun milik Allah, harta pun milik Allah. Baik. Dan kita ini hanyalah pemegang amanah. Dan salah satu daripada amal kebaktian kita supaya menjadi sempurna adalah dengan kita memberikan, membelanjakan, mendermakan, mewakafkan, bersedekah, berzakat dan lain-lain. Baik. Banyak ayat lain saudara Talib yang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang kelebihan kita melakukan infak ini. Antaranya ialah memberikan satu tetapi dapat 700. Wow. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan matalul ladina yunfiquna fi amwalihim yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'ata nabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah sebut umpama orang membelanjakan harta dalam jalan Allah bagaikan sebiji benih yang mana pada benih tersebut tumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 700. Masya Jadi Allah. seed capital 1, 7 tangkai multiply jadi 700 dan Allah multiply, yudha'if, Allah menggandakan. Jadi semua ini adalah mengharapkan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang inilah kita ni tahap kita beribadah ni berbeza-beza Ustaz. Ada yang betul-betul mengharapkan balasan. Of course semestinya kita buat segala kebaikan ni kita mengharapkan balasan. Cuma kita nak fahamkan apa beza antara sedekah, infak, zakat dengan wakaf ni, apa beza? Semua ni dalam konsepnya memberikan sesuatu. Betul. Jadi apa beza antara keempat-empat ni? Istilah-istilah ini hakikatnya yang utamanya adalah istilah sedekah. Itu kata kunci dia, asas dia. Terasnya adalah sedekah. Dalam Al-Quran kalau kita cari perkataan wakaf pun kita tidak akan ketemu perkataan wakaf di dalam Al-Quran. Baik. Dan tadi Talib menyebut perkataan sadaqatun jariyah sebagai salah satu daripada 3 amalan yang akan berterusan setelah putus amalan kita disebabkan kematian. Ulama mengatakan bahawa sedekahun jariah itu adalah wakaf. Jadi yang dimaksudkan dengan sedekah itu adalah memberikan sesuatu kerana kita mempercayai akan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kan kalau tengok secara kehidupan biasa, duit 10, RM5 dah bagi pada orang, hilanglah RM5, betul tak? Betul. Dah tinggal 5. Jadi apa yang kita lakukan walaupun tinggal 5, kita berikan kerana percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada soalan Talib tadi, apa bezanya? Bezanya adalah yang dinamakan sebagai wakaf itu adalah bila mana diberikan dalam keadaan aset tersebut dikekalkan, dihentikan transaksi padanya. Itu masuk wakaf. Maksudnya nak jual dah tak boleh, nak cagar tak boleh, nak hadiahkan tak boleh, nak diwariskan pun tak boleh. Kalau saya wakafkan rumah saya, maka rumah itu sudah tidak ada transaksi padanya. Baik. Jadi hanya pergi kepada yang saya niatkan dan sudah tentu kena ada nazir, kena ada pengurus. Dalam konteks kita di Malaysia ni pengurusnya Majlis Agama Islam negeri-negeri mengikut enakmen pentadbiran ataupun enakmen wakaf. Baik. Dan wajiblah ianya menghormati niat saya sebagai pemberi wakaf. Baik. Dalam satu kalimah disebut niyatul waqif kanas syari', niat orang yang berwakaf ini macam nas Allah Ta'ala. Jadi yang kita baca ayat tadi itu nas Allah. Seperti mana sucinya nas Allah itu memandu kita, maka begitu jugalah sucinya niat saya bila saya berikan wakaf, maka orang yang menguruskan mesti melaksanakan seperti mana kehendak saya. Baik. Dan jadi Ustaz, tadi Ustaz ada nyatakan bahawasanya bila wakaf ni kita tak boleh jual tadi harta kalau dah diwakafkan. Tapi dalam satu situasi kita atau harta itu telah diwakafkan untuk tujuan wakaf, tapi pewaris tak tahu barangkali sebab tadi tak ada hitam putih dan sebagainya, dia jual dan ambil keuntungan di atas penjualan tanah wakaf tu. Masalah yang timbul daripada soalan ni adalah hitam putih tiada. Inilah masalah yang berlaku dalam pentadbiran wakaf mungkin pada zaman dahulu yang kita pun di Malaysia telah pun perbaiki, perelokkan. Dengan ada undang-undang meletakkan hak
sebagai pemegang amanah tunggal pada Majlis Agama Islam di kalangan masyarakat Islam khususnya. Baik. Kenapa? Sebab majlis agama ini insya-Allah kekal wujud, saudara Talib. Baik. Walaupun bertukar kerajaan ataupun bertukar yang dipertua, bertukar CEO, majlis agama tetap majlis agama. Baik. Pada masa lalu masyarakat kita mewakafkan kepada Tok Imam. Baik. Mati Tok Imam, Habis. rekod pun tak ada. Ha. Tiba-tiba anak Tok Imam kata ini bapa aku punya, kan? Allahu Jadi Akbar. kerana itu dijual dan sebagainya. Walaupun bukanlah saya mengatakan tidak langsung boleh dijual, ada keadaan di mana Jawatan Kuasa Fatwa Negeri harus untuk melakukan istibdal dalam istilahnya, iaitu menukar aset wakaf tersebut dengan aset lain. Contoh, Tukar ganti. tukar ganti. Contoh contohnya? di Kuala Lumpur kita ini. Baik. Kita ada masjid negara di hadapan pusat Islam ini. Baik. Tiba-tiba pemilik tanah sebelah mewakafkan untuk membuat masjid. Apa lagi keperluannya? Ataupun diberikan tanah yang kecil di tengah Kuala Lumpur untuk dibina masjid. Sedangkan masjid di Kuala Lumpur bukan binaan masjid sahaja. Perlu ke tempat parkingnya, perlukan kepada pelbagai perkara fasiliti lain. Harus Jawatankuasa Fatwa, Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Wilayah Persekutuan untuk meluluskan supaya tanah tersebut diberikan penilaian, dibeli tanah lain di tempat yang lain yang senilai dengan tanah tersebut, dibina masjid di sana. Itu lebih sesuai. Itu diizinkan dan dibolehkan. Jadi dijual bukan secara mutlak jual, tetapi atas maksud ditukar bagi mencapai matlamat wakaf. Masya Allah, jelas, syukur, Alhamdulillah. Jadi pada sahabat-sahabat saya yang sedang live di Facebook seperti Hajah Tina, Gulsal Jaafar, Ruhana, Nuriza, terima kasih. Anda kalau ada sebarang soalan, macam contoh Rozdin Samah, Assalamualaikum Ustaz, nak mengeluarkan sesuatu yang menjadi milik kita, amat sukar, terasa macam satu kerugian, apa hikmahnya dan tidak ternilai dari apa yang kita wakafkan menjadi satu sebahagian daripada dorongan untuk kita berwakaf. Dia nak jadi ada tak satu motivasi untuk kita berwakaf, Ustaz? Sebab itu tema kita daripada awal Saudara Talib sebut ini adalah tentang akhirat. Talian hayat akhirat. Di mana kita mati terhenti amalan tetapi wakaf ini berterusan. Kita bayangkan di Kuala Lumpur kita ini ada bangunan menara imarah wakaf yang menjadi ibu pejabat Bank Islam hari ini sebagai contoh. Ataupun masjid-masjid di kampung kita yang dulu nenek kita wakafkan tanah. Nenek kita dah tak ada. Kan kita pun cucu kadang-kadang bukanlah baik sangat pun untuk beri sedekah bagi pihak nenek. Tetapi masjid yang dibina di atas tanah nenek kita itu selagi mana dilaksanakan dipakai orang, maka berperusanlah pahalanya kepada nenek kita. Dan banyak juga hadis-hadis lain yang mengingatkan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan. Tak akan berkurang harta dengan sedekah dan kemudian menjadi amalan kita juga bukan kita saja bersedekah tapi menggalakkan orang lain. Ada satu ketika Saudara Talib, Nabi duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba datang satu kumpulan miskin daripada Bani Madar, kaki ayam kan, bajunya compang-camping. Nabi SAW pun diadu oleh mereka. Nabi sedih. Nabi masuk ke dalam dengan sahabat-sahabat melihat Nabi sedih. Kemudian Nabi suruh Bilal azan solat zuhur. Nabi solat zuhur ke sahabat. Kemudian Nabi bangun dan Nabi SAW telah mengingatkan kepada para sahabat dengan ayat dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nabi ingatkan, ini soal kita sama manusia, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu daripada diri yang satu. Dan kemudian di hujung ayat tersebut mengingatkan tentang arham, silaturahim. Jadi sahabat kamu yang susah tadi, macam sekarang lah ramai orang susah. Sahabat kamu yang susah tadi itu, yang lepas Nabi membaca ayat tersebut, sahabat datang menderma. Ada yang beri 1 dinar, ada bagi dirham, ada bagi segantan tamar, ada bagi segantan pakaian. Sehingga seorang lelaki Ansar, dia datang, dia bawa satu bungkusan yang dia sendiri tak mampu nak mengangkatnya. Berat, dia heran. Bila tengok yang lain bagi runcit-runcit, dia datang dengan besar. Orang lain pun mula follow untuk memberi besar. Nabi SAW masuk mukanya mudhabatun. Kan Nabi itu macam keemasan, gembira muka bagi masalah. Subhanallah. Dan Nabi sebut satu kalimah yang biasa kita baca. Kan Nabi kata man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang tunjuk satu contoh baik dalam Islam, sunnah baik, maka bagi dia pahala seperti mana pahala orang melakukan. Subhanallah. Jadi hari ini pun kita samalah. Mungkin kita tidak berwakaf sekarang, tapi kita sedang mengadakan kempen wakaf, mengajakkan orang menderma.
seperti mana contoh orang Ansar tadi melakukannya. Baik, jadi satu benda yang baik. Ya betul. Tentang harta wakaf ni kita pun nak kena fikir tentang pengurusan dia, tanah dan sebagainya kan. Jadi berkait rapat dengan sahabat saya di Haliza Hussein di Facebook. Terima kasih bertanya. Salam, saya berhasrat mewakafkan sebidang tanah tapi dimaklumkan puan tak payah buat sedemikian kerana banyak tanah yang telah diwakafkan masih tinggal tak terurus. Mohon jelaskan tentang perkara ini. Jadi bila ditinggal kita dah wakaf, lepas tu orang tak uruskan, jadi tak sampailah pahala. Contoh Ustaz, macam puan ni, macam saya ke, ada tanah kita wakafkan untuk buat rumah anak yatim, kita dah siap sebut tanah perkuburan dan sebagainya, tapi tak ada orang uruskan, biar jadi semak lalang dan sebagainya. Adakah itu dikira pertama pahala kita sampai sebagai pahala wakaf? Kedua, bagaimana tu? Perlu macam ni rasa tak best Ustaz kan? Tak diuruskan dengan sebaiknya. Macam mana tu Ustaz? Alhamdulillah kita gembiralah bila ramai masyarakat ingin melakukan wakaf, dan saya yakin autoriti di negara kita pada ketika ini memiliki plan induk, blueprint dan sebagainya untuk membangunkan. Cuma tinggal lagi ialah kita mengharapkan seperti mana ayat yang kita baca tadi, kita wakafkanlah mimma tuhibbun, daripada apa yang kita cinta, apa kita sayang. Baik. Apa kita sayang, cinta tu kadang-kadang adalah lokasi. Kan, kalau macam contoh tadi diwakafkan di satu hulu yang 1 kilometer daripada jalan besar. Jadi bagaimanakah pihak berkuasa ingin membangunkan? Jadi elok untuk kita datang kepada pihak berkuasa, majlis agama, berbincang kan, dan kita sendiri pun jangan meletakkan syarat-syarat yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Sebagai contoh, kita berikan masjid tadi. Masjid di kampung dah ada. Baik. Kita tetap pergi berniat wakaf nak bina masjid juga. Kan? Jadi mungkin keperluan masyarakat bukan masjid semata-mata, bukan tanah kubur saja, tapi ada kepentingan-kepentingan lain. Di tempat komersial seperti di Kuala Lumpur ini mungkin sesuai kalau tanah itu dikomersialkan untuk jadi bangunan tempat kerja. Jadi bangunan tempat kerja boleh disewakan. Macam bangunan menara Bank Islam itu, apa yang diperolehi daripada kerjasama tabung haji, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga Bank Islam, iaitu pendapatan kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah dalam tempoh 25 tahun adalah 56.1 juta ringgit. Subhanallah. Tanah tu tanah wakaf. Tanah wakaf. Ahmad Dauji Dadaboy yang datang di sini. Dahulu pusat Islam di sinilah tempat yang beliau datang untuk berwakaf dengan pakaian yang decent kan. Mungkin pada ketika itu dia datang disangkakan bahawa dia datang nak minta zakat. Rupanya dia nak datang berwakaf. Dan selepas tempoh 25 tahun ini 100% pendapatan sewaan daripada bangunan tersebut yang letaknya 100 meter daripada menara berkembar Petronas adalah menjadi pendapatan kepada Baitul Mal. Jadi kita mahukan kepada kelestarian, sustainability, kerana pendapatan tersebutlah yang akan memberikan kebajikan kepada umat. Boleh jadi beasiswa, boleh jadi bantuan orang miskin dan sebagainya demi kelestarian masyarakat pada masa akan datang. Terbayang bagaimana agaknya suasana hidup di alam barzah ataupun di alam sana bagi orang yang berwakaf. Cerah kuburnya. Cerah kuburnya, lapang dadanya, masya-Allah. Terinspirasi ini yang tadi yang rasa motivasi itu kan. Jadi seandainya ada tanah-tanah yang tak terurus dan sebagainya, boleh kita berwakaf. Dan kita akan berehat seketika, tapi sekembalinya nanti Ustaz, kita nak tahu wakaf ni kadang-kadang yang belum Islam juga berniat nak memberi, tapi dia tak panggil terma tu wakaf. Dia kata gunalah untuk apa-apa tujuan dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang Islam kata tak pasti, boleh ke tanah yang belum Islam lagi ni kita gunakan untuk wakaf, bina sekolah apa semua kan? Jadi semua itu akan kita jawab sebentar saja lagi, jangan ke mana-mana. Syukur Alhamdulillah terus bersama kami talian ayat akhirat, dan mungkin talian yang perlu anda tembusi sekarang ini untuk bertanyakan sebarang soalan adalah 03-2276-0144. Ajukan sebarang soalan, insya-Allah bukan saya nak menjawab ni, Ustaz lah kena bantu saya jawab ni Ustaz. Tapi sebelum kita terima sebarang panggilan ni, bantu saya jawab tadi yang tentang tanah ataupun wakaf yang belum Islam lagi. Wakaf ada dua lah, pemberi dan juga penerima. Baik. Kedua-duanya dalam mazhab Syafi'i membenarkan untuk bukan Islam melakukan. Jadi bukan Islam nak mewakafkan pun boleh, nak menerima pun boleh. Bahkan dalam sejarah kita melihat banyak pun penerima wakaf bukan Islam pun. Contohnya kita lihat dalam kerajaan Osmaniyah, Caravanserai kan, R&R menjadi tempat wakaf. Masya-Allah. Bahkan kita pun orang Melayu bila sebut wakaf, kita ingat wakaf tepi jalan tu kan. Wakaf tempat rehat, tempat kita ambil sembahyang. Jadi yang bukan Islam boleh duduk, yang Islam boleh duduk. Yang pentingnya apakah niat orang yang
yang mewakafkan. Baik. Bahkan wakaf tempat makan untuk anjing pun ada. Subhanallah. Jadi wakaf terbuka yang bukan Islam pun boleh memberikan dan boleh menerima manfaat selaras dengan niat orang yang memberikan wakaf. Baik. Jadi maksudnya tak kisahlah dia apa status agama dan sebagainya untuk apa tujuan. Cuma mungkin kalau boleh saya tambah Talib, di kacamata kita sebagai orang Islam, wakaf ni adalah isu ta'abbud, mengabdikan diri pada Allah. Solat pun ibadat, berwakaf pun ibadat. Jadi pada kacamata kita itu adalah ibadat. Yang bukan Islam ingin memberikan, maka dia boleh lihat sebagai satu alat pengagihan harta. Baik. Membantu orang. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya juga tertarik bila Ustaz katakan untuk mereka yang berhajat. Ramai di rakyat Malaysia ni sebenarnya suka berwakaf, Ustaz. Ada yang berwakaf perigi dan sebagainya, berwakaf tanah. Tadi Ustaz dinyatakan bahawasanya kalau boleh berwakaf ni kita perlu uruskan dengan pejabat agama di tempat masing-masing. Prosesnya secara ringkas macam mana, Ustaz, kalau saya nak mula berwakaf ni? Yang pertamanya, tak kaya kadang-kadang. Tanah tak ada, bangunan pun tak ada. So adakah saya ni tak boleh berwakaf? Itu ada harta lah kan? Ya, sebenarnya Jawatankuasa Fatwa meneliti perkara ini dan telah membuat keputusan bahawa wakaf tunai pun diizinkan. Wakaf tunai? Ya, sekecil RM10. Tak ada bangunan, tak ada tanah, RM10 boleh, RM1 pun boleh. Ada pelbagai skim ditawarkan di semua negeri di Malaysia ini. Jadi boleh datang kepada Majlis Agama Islam Negeri ataupun zaman sekarang ini kita boleh berwakaf di hujung jari. Wow, macam mana tu? Di atas katil. Pagi tadi pun sebelum subuh pun dah boleh buka. Contohnya kami My Wakaf. My Wakaf? My Wakaf. Macam mana My Wakaf tu apa? www. Okey, kejap. www.mywakaf. Boleh buat sama-sama dengan saya. Kita check. Ini adalah kerjasama di antara 6 bank-bank ahli kepada Persatuan Perbankan Islam di Malaysia. Afin Islamik, Bank Islam, Bank Muamalat, Bank Islamik, RHB Islamik dan juga Bank Rakyat. Masya Allah. Pada ketika ini kami bekerja dengan 8 buah Majlis Agama Islam negeri yang telah menandatangani agreement. Ada 2 negeri sedang finalize agreement, yang mana kami menawarkan projek-projek dalam 4 sektor: kesihatan, pendidikan, pembangunan ekonomi dan juga pelaburan untuk masyarakat Malaysia menyumbang wakaf mereka. Jadi dalam website tadi Talib pun boleh lakukan. Kan ada credit card, ada bank account, ada wakaf now di situ, boleh pilih saja projek mana. Masya Allah. Duduk di wilayah, mahu membantu projek di negeri Perlis, boleh, di Sarawak boleh. Dan boleh teliti projek-projek tersebut di situ. Apa yang membezakannya ialah ini adalah kolaborasi di antara 6 institusi perbankan Islam tadi yang Jawatankuasa fokus grupnya dipengerusikan oleh CEO Bank Muamalat Encik Khairul, dan saya diamanahkan mempengerusai Jawatankuasa Kerja. Diwujudkan jawatankuasa pengurusan bersama antara IBIM, My Wakaf dengan Majlis Agama Islam pada setiap negeri yang memonitor projek-projek tersebut. Baik, Masya Allah. Jadi Ustaz, saya nak tahu jugalah bila Ustaz katakan kita kalau nak berwakaf ni kena ada hitam putih. Habis kalau dari hujung jari mananya hitam putihnya, Ustaz? Biasanya kan nak berakad kan, betul tak Ustaz? Macam mana tu? Itulah masyarakat kita bila sebut akad, kepalanya adalah akad nikah. Kena pegang tangan. Kena pegang tangan. Kalau tak pegang tangan tu tak sah. Jadi hakikatnya ialah apa substance kepada akad tu, apa inti akad. Inti kepada akad itu adalah persetujuan ijab dan qabulnya, iaitu persetujuan bersama dalam konteks mewakafkan. Dan melalui aplikasi My Wakaf yang boleh dilakukan di hujung jari ini, telah pun kita embedkan kontrak wakaf di dalamnya. Dengan memberikan sumbangan melalui My Wakaf ini, sesungguhnya dia telah berniat untuk mewakafkan dan menjadi tanggungjawab kepada nazir ataupun kepada mutawali majlis agama untuk melaksanakan seperti mana diniatkan. Baik, Masya Allah. Dan kita juga ada pemanggil di talian sekarang ini nak kita santuni, iaitu Tuan Ramli Abdul Hitam. Assalamualaikum. Tuan Ramli Abu Hitam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuan soalannya. Alhamdulillah. Akhirnya dapat je saya. Okey. Ada satu soalan, iaitu saya nak tahu bezanya antara impak di antara wakaf dengan sedekah. Contoh seorang tu ada RM1,000. Dia sedekahkan kepada masjid untuk buat diwakafkan untuk buat jalan di masjid. Satu lagi, seorang tu ada RM1,000 tapi dia buat jamuan makan untuk orang-orang ramai. Jadi adakah pahala tu sebagai
sebagai contoh di jalan tu setiap kali sampai masjid tu rubuh dia dapat pahala insya-Allah. Ataupun yang makan tu hanya dia dapat pahala masa dia makan saja hari itu saja. Macam mana? Adakah dia berpanjangan atau bersetakat? Habis makan dapat pahala habis. Faham. Syukur alhamdulillah. Ini antara persoalan yang terima kasih tuan. Ya, Tuan Ramli, sama-sama. baik, dengarkan jawapannya di kaca televisyen dan Ustaz, ini antara benda yang memang menjadi persoalan kita. Ya. Kadang-kadang kita semestinya bila kita nak wakaf ni ibarat melabur di talian akhirat nanti. Jadi kalau boleh biarlah talian hayat tu lama, tak naklah tiba-tiba call terputus kan. Jadi apa yang nak dibezakan, apakah bila saya berwakaf, contoh saya buat tanah tadi tu, setiap kali ada orang lalu di situlah juga pahala saya, tapi berbanding dengan kita buat jamuan makan, orang tu makan, habis jamuan makan selesai. Terputuslah jariah saya. Macam mana tu Ustaz? Sebab itu penting untuk kita umat Islam berminda strategik. Kan, memahami apakah keperluan masyarakat pada ketika ini dan kita bagi pihak tangan di atas kan, TDA tangan di atas. Dan tangan di atas ini perlu melihat apakah yang paling strategik untuk kepentingan umat bagi jangka masa panjang. Kedua-dua yang disebut tadi baik. Satu, guna hangus kan, bagi makan hangus habis daripada kacamata ekonominya. Satu lagi, asetnya berkekalan dan bersifat lestari, boleh dipakai sehingga bila benda tu ada kat situ. di kacamata agama dari sudut pahala, Allah Taala lah menentukan. Baik. Kan, sama ada kedua-duanya boleh mendatangkan pahala bagi kita, tetapi sekiranya keperluan masyarakat kita, kalau makan contoh di masjid itu memang hari-hari kerjanya makan saja kan, tetapi ada keperluan perkara yang memerlukan keperluan masyarakat jangka masa panjang, mungkin lebih strategik untuk kita panjang kepada keperluan jangka masa panjang. Saya bagi contoh kami lah, bila IBIM terlibat dalam membantu majlis agama melalui My Wakaf, kami telah memfokuskan kepada 4 sektor tadi. Baik. Kenapa? Kerana keutamaan 4 sektor itu pada mata kami. Kami tidak membantu untuk pembinaan masjid sebab kami beranggapan itu benda yang given lah, masyarakat telah melakukan selalu. Baik. Tapi kami melakukan contohnya dalam bidang berkaitan dengan kesihatan. Setakat ini My Wakaf telah pun berjaya menyiapkan satu projek yang diserahkan, iaitu pusat penginapan untuk para mualaf sebelum daripada mereka settle down di Kelantan bersama Majlis Agama Islam Kelantan. Bulan 2 yang lalu juga telah diserahkan pusat hemodialisis dalam perkarangan Hospital Tuanku Fauziah di Perlis. Kos 6 juta. Collection pada ketika ini baru hampir mencecah 3 juta. Masih lagi diperlukan 3 juta. Jom wakaf sama-sama. Allah bantukan. Allah bantu nanti Ustaz, insya-Allah. Dan kemudian di Terengganu kos 700,000, Majlis Agama Islam Maidam Terengganu telah ada seseorang yang mewakafkan rumah banglo, dan rumah tersebut ingin dikonvert menjadi satu pusat hemodialisis bagi kepentingan masyarakat. Jadi rakan kami, salah satu bank iaitu Bank Rakyat yang menerajui bagi pihak My Wakaf telah berjaya mengutip jumlah yang diperlukan dan sekarang proses kelulusan dan juga refurbishment. Subhanallah. Dan adalah yang beberapa yang lain, wakaf boat. Di Selangor sekarang ini kami ingin mewakafkan, membantu pewakafan sebuah bas untuk menjadi klinik gigi bergerak. Dan kemudian di Sarawak ada projek berkaitan dengan rumah anak yatim dan telah pun diserahkan sebuah van baru-baru ini. Yang pentingnya kita mahu register lebih banyak lagi kejayaan, memberikan peluang mudah untuk anggota masyarakat menwakaf. Masya-Allah. Tak perlu pergi berjalan ke kaunter. My Wakaf menjadi pemudah cara. Menjadi jambatan untuk mencari talian hayat ni ya Ustaz. Betul. Terima kasih Ustaz, terima kasih IBIM. Dan ni ada sahabat kita di Facebook bertanya, Suhana Sulaiman. Assalamualaikum. Sekarang banyak madrasah membuat kutipan untuk projek madrasah tersebut seperti baik pulih dan kelengkapan peralatan dan sebagainya, dan membuat tawaran kepada orang ramai menderma secara wakaf. Contoh, satu lot 100. Bolehkah guna istilah wakaf sedangkan madrasah itu milik persendirian atau satu organisasi? Terima kasih Ustaz. Saya bincang dari sudut perspektif undang-undang. Kita di negeri ada enakmen pentadbiran awak Islam ataupun ada negeri ada enakmen wakaf. Memang hanya Majlis Agama Islam sebagai pemegang amanah tunggal. Jadi pemilik madrasah seumpama itu, supaya menepati undang-undang, membatasi undang-undang di Malaysia, mereka sepatutnya pergi mendapatkan kelulusan daripada Majlis Agama Islam untuk menguruskan wakaf. Penting di sini adalah supaya wakaf itu terjaga. Baik. Kan, sebab boleh berjadi situasi seperti tadi. Kadang-kadang madrasah tersebut yang mulanya dilihat di biaya dengan wakaf masyarakat,
boleh menjadi milik peribadi. Dan ada berlaku kes yang kita dengar dalam masyarakat, tiba-tiba bila madrasah tersebut tidak lagi boleh berjalan dengan baik, tiba-tiba dijual kepada pihak ketiga. Jadi bagaimana aset wakaf mau dijual? Kerana itu kita perlukan kepada autoriti untuk mengawal selia perkara ini. Dan saya juga menyarankan supaya garis panduan yang jelas dibuat. Kita galakkan orang-orang yang ingin mengutip wakaf boleh, tetapi dalam kerangka yang diizinkan dalam Majlis undang-undang Agama Malaysia. Negeri masing-masing. Baik, alhamdulillah. Dan kita ada juga seorang pemanggil ni, bertalu-talu kita terima persoalan. Ini daripada JB ya. Farida Ahmad, silakan. Ya, sila jauh daripada televisyen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, kadang kita masing-masing ada yang berkemampuan, ada harta, ada tanah kan, menjadi wakaf. Atau kadang yang tak ada tanah, tak ada rumah kita nak diwakafkan, tapi ada wang ringgit, boleh ke menjadi talian hayat ke akhirat? Kita adakah dikira bentuk wakaf boleh dibuat dengan wang ringgit? Dan adakah wang ringgit yang kita nak wakafkan tu sekali je kita kasih, ataupun kalau kita ada berapa ratus, ada 500, ada 1000, kita bagi ikut kemampuan, adakah boleh dikira wakaf atau dikira sedekah? Baik. Terima kasih. Dengarkan jawapan di TV ya. InsyaAllah. Terima kasih Puan Farida, orang-orang JB kirim salam. Dan macam ni Ustaz, jadi persoalan lebih kurang macam pernah tadi saya katakan, adakah wakaf tu mesti dalam bentuk harta benda, tanah yang selalu saya nampak mesti sebidang tanah, ataupun ia boleh dalam bentuk wang ringgit. Dan Ustaz, boleh ke dalam bentuk emas, rantai dan sebagainya, barang kemas, atau boleh tak dari segi mungkin buku, mungkin ilmu, saya mewakafkan tips sekian yang mungkin orang lain tak pernah dengar dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh bantu. Benda yang wang boleh diwakafkan dan bahkan apa yang disadankan oleh persoalkan oleh puan tadi pun, saya bagi idea momen tadilah. Di Terengganu ada yang telah mewakafkan rumah, tetapi untuk melakukan refurbishment rumah tersebut menjadi satu pusat Muhammadiyasis, kita perlukan pada wang. Betul. Sedangkan pewakaf yang asal memberikan rumah sahaja. Maka puan-puan dan juga pewakaf-pewakaf lain yang memberikan wang ringgit tersebutlah yang membantu menyempurnakan wakaf tadi. Bolehlah akhirnya rumah yang telah diwakafkan oleh satu pihak digabungkan dengan wang tunai yang diwakafkan, membolehkan pembangunan dilaksanakan menjadi satu pusat Muhammadiyasis. Kemudian bukan semua benda boleh diwakafkan. Baik. Kan ada orang yang datang dia kata dia mewakafkan buah pisang. Kan di masjid. Jadi itu bukan wakaf. Kerana perkara yang wakaf itu mesti dikekalkan asetnya. Habsul ain dalam definisi fiqahnya, iaitu asal mesti boleh dikekalkan. Benda itu boleh kekal. Jadi kalau benda itu tidak boleh kekal, habis, consumable, boleh dimakan, air boleh diminum, jadi itu bukan wakaf. Tetapi paip air boleh diwakafkan, perigi boleh diwakafkan, tetapi air, jangan letak air mineral di masjid, ini wakaf saya, bukan. Itu mungkin sedekah, tetapi itu bukan wakaf. Baik. Dan ada juga yang bertanya ni di Facebook, Fazilah Ila, rumah saya nak diwakafkan tapi saya nak letak nama untuk semua ahli keluarga saya, boleh tak? Barangkali dia berniat supaya apa yang penama-penama yang disenaraikan tu mendapat juga aliran pahala tu, macam mana Ustaz? Boleh. Bahkan dalam pembincangan fiqh ada pelbagai jenis wakaf. Dari sudut penerima pun ada yang disebut sebagai wakaf khairi, ada wakaf zurri. Wakaf khairi maksudnya wakaf kebajikan untuk masyarakat awam, kebajikan. Dan boleh untuk diwakafkan untuk zuriat sahaja. Saya mewakafkan harta saya untuk zuriat keturunan saya. Jadi yang contohnya lah, ada dalam amalan negara kita, dia wakafkan rumah kedainya. Diberikan amanah bahawa hasil daripada sewaan rumah kedai ini akan digunakan untuk mengadakan himpunan keluarga saya setahun sekali. Mungkin niat pewakaf, biarlah zuriat keturunanku ini terus berada dalam silaturahim yang baik. Nak suruh mereka kumpul duit sama mereka, mungkin tak kumpul. Jadi biarlah hasil ini digunakan. Walau bagaimanapun, kerana itulah elok datang berbincang dengan nazir, dengan majlis agama, sebenarnya apa keutamaan. Benarkah keutamaan adalah silaturahim keluarga kita saja, ataupun masyarakat yang terbesar itu ada lagi keutamaan yang dengan pewakafan kita memberikan manfaat pada orang ramai. Jadi balik kepada perbincangan,
supaya elok ada negotiation di antara kedua-dua parti supaya memberikan manfaat yang terbesar untuk masyarakat seluruhnya. Syukur Alhamdulillah, makin jelas bila Ustaz jelaskan ni, makin jelas, makin nampak. Dan menarik minat saya untuk tahu juga bagaimana kalau dalam situasi tanah ataupun harta fizikal yang kita wakafkan tu Ustaz, kita nak pastikan bahawasanya ianya memang digunakan. Katalah saya datang berjumpa dengan Mai Wakaf ataupun kita berbincang dengan Mai Wakaf ataupun dengan Majlis Agama Islam Negeri. Tanah tu kita tahu mungkin di pendalaman, kita tahu bila akan digunakan. Adakah limpahan pahala itu dikira setelah saya mewakafkan? Walaupun ini tidak digunakan untuk tujuan sekolah, tanah perkuburan dan sebagainya. Adakah pahala dikira sudah mengalir ataupun macam mana? Tindakan mewakafkan itu sendiri pun sudah ibadah. Kan? Jadi pemanfaatan itu adalah extension lah kepada apa yang telah pun kita lakukan ibadah wakaf tadi. Baik. Jadi walaupun mungkin pada ketika ini kalau kita ambil contoh tanah tadi, kita berikan kita wakafkan di tempat yang pada ketika ini bukanlah satu lokasi yang strategik. Tapi 10 tahun akan datang barangkali tempat tersebut akan menjadi tempat yang strategik. Kerana itu kalau kita ambil contoh tanah-tanah di Pulau Pinang, orang Pulau Pinang boleh lihat satu taman wakaf Siti Aisyah di Seberang Jaya yang dulu diwakafkan oleh almarhumah Siti Aisyah, dan kemudian dengan niat sebahagian daripada hasilnya diberikan untuk minyak tanah satu masjid di Pulau Pinang. Akhir sekali UDA Land North yang Berhad datang untuk melakukan kerjasama Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Pada ketika ini dibangunkan lebih daripada 60 buah double story houses di atas tanah tersebut dan kemudian disewakan, dipajakkan untuk jangka masa panjang kepada masyarakat Islam di Pulau Pinang. Jadi orang Pulau Pinang ni kalau selama ni terpaksa pergi cari rumah di Sungai Petani, di Kulim, jauh daripada Pulau Pinang, sekarang mereka boleh ambil untuk tempoh panjang pajak sewaannya. Dan Majlis Agama Islam Pulau Pinang diberikan satu lot rumah kedai di hadapan 3 tingkat. Talib boleh tengok di sebelah kanan jalan ke Kedah tu. Jadi kena pergi jalan ni. Dan hasilnya masuk ke dalam Baitul Mal. Masuk dalam Baitul Mal. Pada satu ketika dahulu ketika diwakafkan sebelum merdeka, plus highway belum ada, kan? Tanah tersebut barangkali tidak duduk di tempat strategik. Strategiknya adalah di sebelah pulau, bukan Seberang Jaya. Tetapi sekarang tanah itu berada di lokasi yang strategik. Jadi saya galakkan anggota masyarakat, jangan bertangguh. Kan, lakukanlah usaha untuk memberikan apa-apa yang mimma tuhibbun, kan, apa yang kita sayang ni wakafkan. Mungkin hari ini tidak menjadi benda yang mungkin nampak bermanfaat, tapi demi sustainability masyarakat kepada masa akan datang ianya memberikan kesan yang terbaik untuk ummah. Bertindak segera. Baik, Masya Allah. Jadi kita pun dah hampir ketika ini membicarakan tentang manfaat berwakaf dan sebagainya. Mungkin sekali lagi ada juga yang menyampaikan salam tahniah IBIM dan juga Mai Wakaf. Ada juga telah mengatakan terima kasih Ustaz kerana menjawab soalan saya. Mungkin untuk secara ringkas ni lah, kan, pada mereka-mereka yang sedang menonton kita ini, yang ada barangkali ada sikit simpanan, ada hajat nak berwakaf, ada RM10 sekarang nak berwakaf. Mungkin Mai Wakaf boleh bantu sekali lagi bagaimanakah caranya? Kami mengalu-alukan tuan-tuan ke www.mywakaf.com.my. Ada 8 projek yang sedang kami senaraikan di situ pada ketika ini yang memerlukan sokongan daripada rakyat Malaysia. Serendah RM10, boleh semaksimum RM30,000 melalui aplikasi tersebut. Pilihlah yang mana yang seronok di hati tuan-tuan untuk berwakaf. Ada pusat hemodialisis, ada inak wakaf, ada van bas bergerak untuk klinik gigi, kemudian dan pelbagai yang lain yang kesemuanya insya-Allah boleh menjadi talian hayat kepada kita menuju ke akhirat. Bukan sahaja mungkin nampak tidak penting untuk kita hari ini, tetapi penting untuk masyarakat secara seluruhnya menikmati sumbangan kita yang bersifat kecil-kecilan ataupun besar tersebut. Boleh namakan contoh macam saya ada anak, isteri, mak dan sebagainya, boleh beri penama. Di dalam tersebut ada pilihan. Sebahagian dari projek kami tersebut ada pengecualian cukai. Yang Islam boleh menyumbang, yang bukan Islam juga boleh menyumbang. Dan sekiranya perlu resip pengecualian cukai yang ada status pengecualian cukai, maka kita akan berikan bagi tujuan tuntutan. Tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian dan tahniah Mai Wakaf dan juga IBIM memberi peluang kepada kita menjadi satu jambatan untuk kita mencari talian
akhirat, talian hayat akhirat mudah-mudahan. Dan mungkin kita boleh letak penama-penama seperti arwah ibu, ayah kita, adik-beradik kita, orang yang kita sayangi, insya-Allah mudah-mudahan Ustaz. Jadi insya-Allah ada sikit umur datang lagi Ustaz ya, kongsi maklumat. Dan terima kasih kepada anda semua sedang menonton, dan kita akan kembali selepas ini. Yang terfikir-fikir agaknya dalam musim PKP ni, tak tahu nak ke mana, nak mencari barang-barangan pun susah dan sebagainya. Sebenarnya di negara kita ada banyak sangat barang-barang. Mungkin kita nak tahu bersama kami selepas ini kita bagaimana kita nak cari beli barangan buatan Malaysia.